Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini salam Jumaat, salam pagi Jumaat. Mudah-mudahan dengan barakah Jumaat hari ini Allah memberi rahmatnya, menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Sebenar Sayyidul Ayam, yakni penghulu hari. Hari ini yang mana kita perlu banyak berselawat ke atas Nabi SAW, yang mana pada hari Jumaat apabila kita memberi salam, Allah akan memberi roh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab selawat kita. Langsung Rasulullah SAW dibangkitkan untuk menjawab salam kepada kita. Maka disyurkan kita, digalakkan kita berselawat kepada Nabi, berselawat ke atas Nabi banyak-banyak pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, pagi ni kita nak berbicara tentang Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ni mudah-mudahan Walid nak berkongsi tentang sirah ataupun kisah tentang Rasul Nabi SAW. Jadi yang mana yang belum masuk, nanti mereka akan masuk lah. Mungkin pagi-pagi ni sibuk kan, nak kemas rumah, nak kemas anak-anak pergi sekolah, nak urus anak-anak, nak urus suami pergi kerja kan. Banyak. Nanti mereka boleh tengok siaran ulangan. Okey, pada malam ini, bukan malam lah, sudah pagi lah, sudah pagi. Pukul 1:30 pagi di Mesir ni. Okey, siapa yang ada buku, siapa ada pen, sebagai kertas, sila catat. Walid akan membaca salah silah Nabi Muhammad SAW kan. Kita akan buka. Kita nak kenal Nabi, kita nak kita nak rapat diri kita dengan Nabi, kita kena kenal Nabi. Kenal Nabi. Yakni Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada yang disebut dalam kitab adalah pada 9 Rabiul Awal tahun gajah. 9 Rabiul Awal. Setengah kata 12 Rabiul Awal. Ada dua pendapat. Satu kata 9 Rabiul Awal tahun gajah, satu lagi mengatakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi ahli falak menghitung hari dia tu, yakni ahli falak yang bernama Muhammad Fasha mengatakan berdasarkan kajian gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengirakan sebab apa, pada anak Rasulullah ada seorang bernama Ibrahim. Ibrahim tu wafat, jadi terjadi ni gerhana matahari. Jadi ada seorang ahli falak ni apa? Ahli astronomi ataupun ahli kaji bintang, ataupun dia mengkaji cakrawala ni yang bernama Muhammad Fasha ni. Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir 9 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Itu daripada ahli falak. Itu yang tepat dengan apabila dikira. Sebab apa, ahli falak ni dia boleh kira berdasarkan gerhana pusingan bumi, putaran bumi apa semua kan. Jadi dia boleh kira lah. Boleh faham Kita nak baca satu salah silah Nabi. Ada pen dan kertas tak? Ada pen tak? Tulis ni. Boleh nak baca ni. Nak baca untuk kita kenal Nabi. Kalau kita nak orang yang kita cintai, mesti kita kena kenal lama dia, mak dia, bapa dia, keturunan dia, kita kena tahu. Baik. Nama baginda Nabi iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin
Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muhdar bin Nizar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tu. Nampak tak? Ulang sekali lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu silsilah Nabi yang tepat. Pelan sikit. Tadi hak mula-mula dah slow-slow dah. Yang sahih. Yang sahih. Nanti wali akan cerita balik semua ni. Bin makan Abdullah ni siapa kan? Abdul Muttalib ni siapa? Hashim ni siapa? Abdul Manaf ni siapa? Habis kita akan huraikan. Tak ada nak kejar, nanti buka balik. Balik dah ulang 3 kali dah ni. Okey. Baik. Ini adalah disebut keturunan Arab Adniyah. Disebut keturunan ni keturunan Arab Adniyah, mengambil daripada Adnan tadi tu. Tok nenek Nabi yang bernama Adnan tu, mereka ni keturunan ni disebut keturunan Arab Adniyah. Baik. Okey. Faham? Tamam? Baik. Dalam nama-nama yang Walid sebut tadi tu kan, ada nama sebenar dan ada nama samaran. Ada nama yang sebenar, ada yang nama samaran. Apa nama sebenar dan nama samaran? Walid akan listkan. Catat. Yang pertama, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu adalah nama apa? Nama samaran dia, nama gelaran dia. Nama sebenar Abdul Muttalib adalah Syaibah. Syaibah. Kemudian yang kedua, Hashim. Hashim pun nama samaran dia. Nama sebenar dia adalah Amru. Amru ataupun Amr. Yang ketiga iaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf ni pun nama samaran dia. Abdul Manaf ni nama betul dia iaitu Mughirah. Nama dia betul Mughirah. Nama samaran dia Abdul Manaf tadi tu Mughirah yang sebenarnya. Kemudian tu yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang keempat, Qusay. Qusay ni apa maksud, apa nama sebenar dia adalah Zaid. Zaid. Z-A-Y-E-D ataupun Z-A-I-D. Zaid. Nama samarannya Qusay, nama sebenarnya Zaid. Kemudian Fihr. Kan ada Fihr tadi kan? Fihr, nama sebenar dia adalah Quraisy. Itu yang sebut nama Bani Quraisy. Bani Quraisy tu ambil daripada apa nama dia lah. Fihr tu nama sebenar dia Quraisy. Nama sebenar Fihr adalah Quraisy. Kemudian seterusnya Nadar. Nadar ni pun nama samaran dia ataupun nama gelaran dia. Nama sebenar dia adalah Qais. Qais ataupun Qais. Nama sebenar dia Qais. Nama samaran dia Nadar. Dan yang ketujuh iaitu Mudrikah. Mudrikah ni adalah nama samaran dia ataupun nama gelaran dia. Nama sebenar dia adalah Amir. Amir. Dapat tak?
Amir. Kemudian yang ke-8, Kilab. Kilab. Kilab nama samaran dia ataupun nama gelaran dia. Nama betul dia Hakim. Hakim, Al-Hakim nama dia. Klasifikasi yang kedua. Yang tadi yang sebut tadi silsilah yang pertama tadi. Ini klasifikasi yang kedua yang mana silsilah ini diperdebatkan. Bermula daripada Adnan. Okey, kita bermula catat. Kita catat daripada Adnan. Tadi ulang sekali lagi silsilah Nabi. Okey. Klasifikasi yang pertama yang sahih, yang tepat, jumhur ulama mengatakan ini tepat, ialah okey, kita ambil ni. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey. Setakat Adnan, full stop, tepat. Tepat setakat Adnan. Manakala yang seterusnya kita akan baca balik. Okey. Daripada Adnan sampai habis. Sampai Ibrahim, Nabi Ibrahim. Okey, Walid akan baca ni. Catat Walid akan baca ni, catat ni. Ini klasifikasi yang kedua ini diperdebatkan, diperbahaskan oleh ulama kerana ada khilaf. Tak apalah. Sebab kita cinta kepada Nabi Muhammad, sebab kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita nak tahu juga. Okey, catat. Iaitu, start kita mula dengan Adnan. Adnan bin Ad ataupun Adad. Ad ataupun Adad. Dia ada dua nama. Adnan bin Ad ataupun Adad bin Humaysha bin Salaman bin Aus bin Buz. Buz, B-U-Z, Buz bin Qumail bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Di'a bin Hamdan bin Simbar bin Yatrib bin Yahzan bin Yalhan bin Awara bin Aid bin Dishan bin Ashar bin Afnad bin Ayham bin Muqsir bin Nahis bin Zarih bin Sumay bin Muzay bin Awdah bin Iram bin Aidar bin Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dapat tak? Ini pasal silsilah Nabi. Kita nak kenal Nabi, kita sayang Nabi, kita kena kenal Nabi. First, mula-mula sekali kita kenal silsilah dia. Siapa yang baru masuk, nanti dah habis ni boleh ulang balik. Yang mana, tengok catch up balik. Yang mana tak dapat tadi tu. Itu klasifikasi yang kedua. Yang pertama tadi sampai Nabi Muhammad, sampai Adnan. Yang kedua, Adnan sampai Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga sekejap lagi daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam AS. Baik, kita masuk dalam klasifikasi yang ketiga. Okey, klasifikasi yang ketiga ini tidak ada kesahihan. Yang tadi klasifikasi yang pertama, yang kedua, yang pertama sahih,
Tidak ada ragu-ragu sampai Adnan. Daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim, silsilah ini ada diperdebatkan ulama kerana ada khilaf. Tak apa, khilaf pun kita nak juga, kita nak ambil ya. Sebab apa? Sebab kita cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita sayangkan Nabi kita Rasulullah SAW. Walaupun ni kita ambil catatan untuk diri kita. Dan kualifikasi yang ketiga ini tidak ada kesahihan. Walid beritahu awal-awal tidak sahih. Tapi tidak sahih pun ulama menulis. Ulama menulis. Okey. Okey, kita bacakan. Klasifikasi yang ketiga, yang mana tidak ada kesahihan, walaupun tidak ada kesahihan tapi ianya dicatat oleh para ulama yang terdahulu. Mencatat silsilah Nabi ni membukti apa, nak memberitahu apa, cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, bermula dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Tareh. Bin Tareh. Bin Nahur. Bin Saruh. Bin Ra'u. Bin Falih. Bin Abir. Bin Shalih. Bin Arfakhshaz. Dapat tak? Arfakhshaz. Bin Sam. Bin Nabi Nuh alaihi salam. Bin Lami. Bin Metushalih. Bin Akhnu. Bracket Nabi Idris. Akhnu tu bracket Nabi Idris alaihi salam. Bin Yarid. Bin Mahlail. Bin Qainan. Bin Anush. Bin Nabi Shis alaihi salam tu. Bin Adam alaihi salam. Nabi Adam. Yang terakhir Nabi Adam. Dapat tak? Orang-orang ni kadang-kadang dia tunggu kita buat silap, dia tunggu kita cari. Walid dah cakap awal-awal yang ni tidak ada kesahihan. Jadi orang yang jahat ni kadang-kadang dia ambil benda ni, kata nampak dia bercakap benda tidak ada kesahihan. Tapi ini walaupun tidak ada kesahihan, tapi ulama menulis untuk pegangan kita. Bukan kita, benda ni tidak sampai merosakkan akidah. Tidak sampai jatuh kafir ke murtad ke, tidak kan? Sayanglah kalau kita tak catat silsilah Nabi kita, Nabi yang sayang kepada kita, Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi yang sangat merindui kita. Macam mana kita nak buat? Kita dengan cara inilah, mudah-mudahan Allah kira catatan kita, dakwat yang kita guna untuk catat, itu menjadi saksi di akhirat besok bahawa inilah ya Allah, usaha yang sedikit ini, aku nak cinta Nabi, aku nak kenal Nabi, aku tulis nasab silsilah Nabi. Siapa tulis tu? Akhnu ya Idris. Akhnu tu nama Nabi Idris tau. Okey, Walid baca sekali lagi daripada Nabi Muhammad sampai Nabi Adam tau. Muhammad sampai Adam. Okey, ready? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, sampai Adnan. Adnan bin Ad bin Humaysyah bin Salaman bin Aus bin Buz bin Qumu'al bin Ubay bin Awam bin Nashid
bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabikh, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Aldi'a, bin Hamdan, bin Simbar, bin Yathrib, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Awara, bin Aid, bin Dishan, bin Ashar, bin Afnan, bin Ayham, bin Muqsir, bin Nahith, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Audah, bin Iram, bin Aidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Okey. Yang ketiga, daripada Ibrahim. Ibrahim bin Tareh, bin Nahur, bin Sarukh, bin Ra'u, bin Falikh, bin Abir, bin Shalikh, bin Arfakhshas, bin Sam, bin Nuh, bin Lami', bin Matushalih, bin Akhnu, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qaynan, bin Anush, bin Shis, bin Adam alaihi salam. Lajulah yang ketiga ni. Yang awal-awal tadi Walid cakap sebut pelan-pelan. Ni dah yang ke bapa dah, Walid lajulah sikit kan. Itu sebagai kita punya murajaah. Nampak tak Nabi Ibrahim bin Tarikh? Nampak tak? Cuba tengok Nabi Ibrahim tadi tu bin Tarikh. Tarikh tu nama bapak dia. Setengah orang mengatakan Azar. Azar bukan bapak dia. Yang pembuat berhala tu kan. Yang orang nak cerita Nabi Ibrahim bapak dia buat berhala, buat berhala. Bapak dia tidak buat berhala. Azar itu, nama pembuat berhala tu nama Azar. Azar itu adalah bapak saudara dia, bukan bapak dia. Nabi Ibrahim bapak dia mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semua dia punya ni semua agama tauhid. Kita baru membaca silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru membaca silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kena catat sebab apa? Benda ni kena catat sebab kita tak boleh nak ingat nama-nama. Nama banyak sangat nama-nama, kita kena catat. Walid sendiri pun tak ingat. Sebab tu Walid catat. Bolehlah nanti kita bercerita cerita kepada anak-anak kita. Santai-santai je sambil-sambil sandak. Sambil-sambil kopi pun tak ada nak minum. Kalau ada kopi sedap lah boleh minum kopi kan. Boleh sandar macam ni kan. InsyaAllah kita masuk dalam bab. Okey, kita nak ambil start daripada pecahan Nabi Ibrahim. Bagaimana terpecahnya dua bangsa. Bangsa Arab dan bangsa Bani Israel. Arab dengan Yahudi. Kita nak baca ni kejap lagi. Lek kat sana sejuk ke? Alah, tanya soalan tu lah. Tak apa nak sejuk dah masuk musim panas dah sikit dah. Tapi masih ada lagi lah rasa bila malam tu sejuk. Ya, betul. Ya, masih sejuk lagi. Angin malam kan. Okey. Antum semua catat apa yang Walid sebut ni. Benda-benda bukan pembelajaran ni, bukan perkongsian Walid kongsi ni bukan berat sangat pun tentang Nabi. Ya, ringan-ringan. Kita tulis, lepas tu nanti anak balik sekolah kita panggil anak-anak. Suruh anak-anak boleh catat. Catat ni. Umi nak cerita tentang Nabi kita. Kita baca balik. Lepas tu suami balik, bang nak tidur kan malam-malam bang ni. Tadi ada belajar tentang ni silsilah Nabi kan. Nak baca. Jadi kita hidupkan suasana agama dalam rumah tu. Macam mana? Kita nak hidup, kita nak orang kata til jannah kan. Bahagia sampai syurga. Tapi kita semua nak masuk syurga kan. Til jannah, lepas tu kita sebutlah semoga berkekalan sampai ke syurga. Tapi hidup kita tidak menghidupkan cara orang-orang ahli syurga. Ahli syurga apa? Kerja ahli syurga apa? Ahli syurga mana ada kerja. Dia tak pergi kerja tiap hari kan.
Kan? Ahli syurga ni, duduk dalam syurga, dia sama-sama dia sembang ni tentang tentang kehebatan Allah. Allahu Akbar, kan? Dia orang tak solat dah. Orang ahli syurga tak solat dah. Tak solat dah. Bersembang tentang Allah, bersembang tentang Rasulullah. Kita pun begitulah. Kita praktikkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita bersembang tentang Rasulullah, tentang kisah-kisah Nabi. Itu yang Walid selalu dengan Umi lah. Selalu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalulah. Umi balik sekolah aja, Umi akan cerita, wah, tadi saya belajar tentang ni lah. Oh, punya ayat Quran ni gini. Umi akan terang kat Lid lah. Walaupun Lid dah tahu, tapi bukan makna kita tahu semua. Ada yang Walid tak tahu. Kadang-kadang cerita-cerita tu Umi pun tahu, Lid tahu, tapi dia nak hidupkan suasana beragama, cerita-cerita agama dalam rumah tu. Jadi dia cerita. Kadang-kadang anak-anak Aina, hari ni belajar apa di sekolah, di kuliah. Aina kan ceritalah. Dia belajar ini. Biar benda tu berlegar dalam rumah kita. Sebab cerita-cerita benda macam tu, dia barakah dalam rumah tangga kita. Okey. Walid nak nak cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim inilah keluarnya dua bangsa yang cukup besar dalam dunia hari ini. Dua bangsa, iaitu bangsa Arab dan yang kedua bangsa Yahudi. Bani Israel. Yang sebut Bani Israel, kan? Okey, catatlah. Buat Ibrahim, lepas tu pecah dua. Macam mana nak buat? Ibrahim, lepas tu buat garisan 1, 2. Faham kan? Okey, begini. Nabi Ibrahim ada banyak anak lah. Antara anak dia, Nabi Ibrahim ada 2 anak. Contohnya Ismail dengan Ishak. Ismail, Ishak. Ibrahim di atas, turun Ismail, turun Ishak. 2. Okey. Ismail disebut juga Bani Ismail. Bani Ismail. Ataupun akan disebut juga bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Nabi Muhammad SAW, iaitu turun daripada Ismail, daripada anaknya Nabi Ibrahim. Sebab tu kita kan selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nabi Muhammad sampai Ibrahim, itu memang silsilah Nabi. Nabi Muhammad kita sampai Ibrahim. Okey. Antara anak-anak Nabi keturunan Ismail ni, Walid akan baca, catatlah. Jalur-jalur daripada keturunan Ismail. Yang pertama, Nabit ataupun Nabayut. Nabit alias Nabayut. Dia nama dia ada 2. Nabit ataupun Nabayut. Yang kedua, Qaidar. Yang ketiga, Abdail. Yang keempat, Mubsyam. Yang kelima, Mishma. Yang keempat, yang keenam, Duma. Itu nama orang tu. Yang ketujuh, Misha. Nama laki-laki tau, bukan perempuan. Misha Omar tak, Misha. Yang ke-8, Hidat. Keempat. Yang ke-9, Yatima. Yang ke-10, Yatur. Yang ke-11, Nafis.
Nafis. Nafis. Yang ke-12 Qaidaman. 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 Dapat? Dapat tak? Okey, Walid ulang sekali lagi ya, pelan-pelan. Daripada jalur Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan dia, ada 12 keturunan. Ada 12 keturunan Arab. 12 keturunan Arab ini turun daripada Nabi Ismail, iaitu yang pertama Nabit ataupun Nabayut, yang kedua Qaidar, yang ketiga Abdail, yang keempat Mubsyam, yang kelima Mishma, yang keenam Duma, yang ketujuh Misha, yang ke-8 Hidar, yang ke-9 Yatima, yang ke-10 Yatur, yang ke-11 Nafis, yang ke-12 Qaidaman. Qaidaman. Itu 12 Bani Ismail. Disebut juga 12 ini 12 Bani Ismail. Okey. Bagi satu pin kepada nama Qaidar. Yang kedua, Qaidar. Kenapa Walid suruh bagi pin dekat Qaidar? Qaidar inilah akan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok dalam silsilah Nabi Muhammad tadi tu. Ada tak nama Qaidar? Nampak tak? Qaidar. Iram bin Qaidar. Bukan Aidar, mungkin Walid sebut salah tadi. Iram bin Qaidar. Qaidar bin Ismail, Ismail bin Ibrahim. Nampak tak? Yang tadi tu correction, bukan Aidar, Qaidar. Yang klasifikasi yang ketiga tadi tu. Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Nampak? Jadi Qaidar tadi itulah anak Nabi Ismail tadi tu yang menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 12 Bani Ismail, Qaidar tadi menurunkan ketitih Qaidar. Qaidar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Okey. Tadi Walid ada sebut Aidar kan? Bukan Aidar, Qaidar yang silsilah klasifikasi yang ketiga tadi tu. Yang kedua tadi tu. Okey. Baik. Itu jalur daripada Bani Ismail. Sebab ini kita menceritakan, membahaskan tajuk yang sangat penting, iaitu tajuk silsilah Nabi Muhammad SAW daripada Rasulullah sampai Nabi Adam. Dengar balik, catat. Okey. Sekarang kita dah masuk tang Ibrahim. 12 Bani Ismail settle. Sekarang kita nak dapatkan 12 Bani Israel. Tadi Ismail. Bani Ismail. Ini kita nak cerita tentang Bani Israel. Bani Israel juga ada 12. Ada 12 anak lah. Yang mana nanti antum semua boleh tahulah permainan dalam dunia pada hari ni. Bila kita kenal ni, kita kenal benda ni. Dua bangsa yang akan bertembung di akhir zaman. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bani Israel. Kan? Ni Walid nak cerita pada awal ni. Sebab apa Walid kata begitu? Bani Arab inilah yang akan menjadi Imam Mahdi, dan Bani Israel inilah akan membawa Dajjal. So sekarang ni kita mari mengenali daripada awal kewujudan mereka. Baik. Ibrahim, satu ada Ismail, satu lagi nama Ishak. Daripada dua orang isteri yang berbeza. Baik. Ishak ada Yakub, anak dia. Anak pada Yakub ini digelar Israel. Tulis itu. Ishak, anaknya bernama Yakub.
Ya'qub itu digelar sebagai Israel. Israel. Sebab apa Israel? Memang bahasa mereka begitu. Bahasa Ibrani. Israel ni bermaksud hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani bermaksud hamba Allah, hamba Tuhan. Macam Abdullah lah. Abdullah bapa Nabi kan nama hamba Allah. Israel juga bermaksud hamba Tuhan, hamba Allah. Israel. Ataupun boleh disebut juga Isra itu perjalanan. Isra wa Mi'raj. Isra. Israel. Baik. Daripada Ya'qub inilah bermulanya Bani Israel. Mari kita nak cerita. Nabi Ya'qub dia ada 4 isteri. Ini panjang sikit. Sebab apa? Sebab apa panjang sikit tentang Bani Israel ni? Sebab Bani Israel lah banyak menurunkan nabi-nabi. Daripada keturunan Nabi Ya'qub inilah yang menurunkan para rasul yang terdahulu. Tapi daripada Nabi Ismail hanya satu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Sebab tu orang-orang Yahudi tak boleh terima Nabi Muhammad. Kenapa Nabi akhir zaman tu daripada bangsa Arab? Sedangkan kami ni Bani Israel ni semua nabi-nabi, rasul-rasul daripada keturunan kami. Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Isa, semua daripada Bani Israel. Cumanya Bani Arab daripada Nabi Muhammad ini satu-satunya Nabi yang terakhir yang paling mula daripada bangsa Arab. Daripada anaknya siapa? Anaknya keturunannya Ismail bin Ibrahim. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Okey, mari kita bahas. Mari kita bahas tentang Bani Israel. Ayuh, catat dengan pena masing-masing. Iaitu isteri yang pertama Nabi Ya'qub bernama, anaknya bernama, isteri Nabi Ya'qub yang pertama nama dia Layyah. 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 Itu isteri yang pertama Nabi Ya'qub. Daripada isteri yang pertama Nabi Ya'qub melahirkan 6 orang anak. 6 orang anak. Baik. Anak yang pertama bernama Rubin. Rubin. R-E-U-B-E-N. Rubin ke Ruben? Ruben bermula Robin. Mungkin tu Robin Hood tu. Robin tu. Rubin. Yang kedua Syam'un. Isteri yang apa nama? Okey, isteri yang pertama tadi nama Layyah. Tolong tulis tak? Layyah. L-A-Y-Y-A-H. Layyah. Isteri dia yang pertama. Mengeluarkan anak dia iaitu Rubin. Ataupun Robin. Rubin. Yang kedua Syam'un. Syam'un. Yang ketiga Levi. Levi. L-E-V-I. Levi. Ataupun orang lah buat modern Levi's. Tu seluar Levi's tu. Levi. Tu anak yang ketiga. Anak yang keempat daripada isteri yang bernama Layyah iaitu Yahuza. Yahuza. Yahuza ni lah mengeluarkan nama start mula Yahudi tu. Yahuza. Yang kelima Izakar. Ataupun Izakar. Izakar ke Izakar ke? Lebih kurang tu Izakar. Dan yang keenam Zebulon. Zebulon. Live ini tak delete kan? Nanti kita cari nah. Kita ada kerja. Ya, live ini kita akan save insya-Allah. Kalau ada balik tak silap tekan lah. InsyaAllah kita finish, kita save lah. Jangan macam hari tu. Tekan-tekan silap delete semua. Okey, dapat tak? Robin, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Zebulon. Itu anak Nabi Ya'qub bersama isterinya yang pertama iaitu Layyah.
Nampak ni takut juga. Jangan duk bubuh nama anak kita sudahlah. Yes. Robin, Sham'un, Levi, Yahuza, Ezekiel, Zebulon. Ya. Tu tulis tu. Hidayah Wahab dah tulis dah. Nanti kita boleh catat dan ambil catatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang mencatat, memudahkan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengirakan ini pahala yang besar. InsyaAllah. Okey, kat Yahuza tu, bracket Yahudi. Sebab nak bagi pin kat dia bahawa inilah yang nama Yahudi tu, itu juga disebut. Yahuza tu pun disebut Yahudi. Okey, baik. Isteri dia yang kedua, isteri Ya'qub yang kedua, iaitu bernama Rahil. Isteri Ya'qub yang kedua bernama Rahil. Rahil, bukan Ruhil. Ruhil itu penyanyi di Malaysia. Ruhil Amani Hassan Amani. Okey, bernama Rahil, iaitu ada 2 anak. Ni 2 anak. Rahil mempunyai 2 anak dengan Nabi Ya'qub, iaitu nama apa? Siapa tahu? Yang pertama nama Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yang kedua Bunyamin. Tapi orang Yahudi kan banyak nama Benjamin. Orang Yahudi banyak nama Benjamin, diambil daripada Bunyamin. Jadi orang Islam kita pun ramai yang bernama Muhammad Bunyamin. Banyak boleh. Sebab mengambil daripada nama Bunyamin ni, adik Nabi Yusuf yang satu mak dengan Nabi Yusuf. Dan kisah ini dicerita dalam Quran, dalam surah Yusuf banyak tentang Nabi Yusuf diinaya oleh abang-abang dia Bunyamin, dibawa ke istana. Panjang cerita dia. Nanti awali akan masuk dalam bab kisah-kisah Rasul, nanti akan disebut nama Bunyamin ni. Jadi sebelum tu kita kenal dulu. Okey. Jadi isteri yang kedua tu cuma ada 2 anak, iaitu Yusuf dan Bunyamin. Yang mana Nabi Yusuf ini akan menjadi Nabi. Kemudian anak isteri yang ketiga Nabi Ya'qub, iaitu nama dia Jaifah. 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 Dengan Jaifah juga dia mempunyai 2 orang anak, iaitu bernama Jad. Jad. Yang kedua bernama Ashir. A-S-Y-I-R. Ashir. Dapat? Daripada isteri Nabi Ya'qub yang bernama Jaifah, ada anak 2, Jad dengan Ashir. Baik. Isteri yang keempat Nabi Ya'qub bernama Balhah. B-A-L-H-A-H. Balhah. Ada 2 anak juga. Yang pertama bernama Dan. D-A-N-N. Dan. Yang kedua bernama Naftali. Jadi semua berapa? Senyap je ni. Okey, berapa orang anak Nabi Ya'qub dengan 4 isterinya? Berapa orang? Ada 12 orang juga. Nampak tak Allah buat adil? Bani Ismail ada 12, Bani Israel juga ada 12. Nulis. Yes, 12. Bani Ismail ada 12, Bani Israel juga ada 12. Sebab tu kalau kita baca sirah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa AS dia bawa Bani Israel ni ada 12 puak. Sebab tu apabila tongkat Nabi Musa ni diketuk di Laut Merah, terbelah 12 laluan. Bukan satu laluan tau. Nabi Musa ketuk tongkat, dengan izin Allah terbelah Laut Merah itu 12 laluan, 12 jalur, ataupun 12
highway. Masing-masing puak, masing-masing lorong. 12 puak. Inilah. Daripada puak-puak ni lah. Rubin, Syam'un, Levi, Yahuza, Zakar, Zabulon, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, Dan, Naftali. Keturunan inilah yang disebut Bani Israel. Bani Israel ni lah. Daripada anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Okey, Walid tengok apa. Je. Cantiklah tu tulis. Baik. Dapat tak pada malam pagi ni perkongsian kita? Walid tak ada banyak sebenarnya lagi ni. Jadi bila kita nak tahu tentang kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah akhir zaman ni, apa yang berlaku hari ni, Yahudi memerangi Islam. Islam tu identik dengan keturunan Arab. Arab yang membawa Islam, Nabi Muhammad daripada Islam. Kenapa dimusuhi oleh Yahudi, oleh Israel, bangsa Bani Israel Yahudi ni? Sebab inilah berpunca dia. Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, iaitu Ismail dan Ishak. Ismail daripada isteri yang lain, tak silap balik, Hajar, isteri yang bernama Hajar. Yang manakala Ishak, anak Ishak ni daripada isterinya yang bernama Sarah. Kan? Ibrahim mula-mula melalui isterinya yang bernama Hajar mendapat anak bernama Nabi Ibrahim. Melalui anak isteri dia yang bernama Sarah dapat anak bernama Ishak. Sarah ni isteri yang pertama Nabi Ibrahim. Tapi tak dapat anak. Nikah lama dah tak dapat anak. Bila Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, dapat anak Ismail. Dapat anak nama Nabi Ismail. Faham tak? Kemudian tu Allah perintah dihantarnya Hajar ini dengan Ismail masih kecil lagi, dihantar ke tengah-tengah padang pasir. Yang ni sekarang ni di Kaabah tu. Kaabah hari ni. Masa itulah bila Allah perintah ni Nabi Ibrahim ni taat sami'na wa ata'na. Bila Allah perintah saja, bawalah 2 anak, isteri dan anak ni kecil lagi ni. Bayang tengok pada hari ni orang kata zalim tak? Zalim. Tapi tak, bukan masalah zalim tak zalim, sebab perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dibawalah Hajar dan Ismail yang masih baby kecil ni di tengah padang pasir. Dan Allah kata letak di sini, kamu tinggal dia. Tinggal. Faham? Dapat tak Walid cakap ni? Okey. Kemudian itulah, masa itulah Nabi Ismail dahaga air, susu badannya Hajar ni sudah mengering, dan Siti Hajar juga kehausan, berlari-lari. Kan nampak foto Morgana tu kan, tu yang apa sa'i tu, tu perbuatan rukun haji, sa'i daripada Safa Marwah kan. Safa Marwah tu lari-lari anak tu mengambil daripada kisahnya Siti Hajar. Bila dia dahaga dekat padang pasir, dia lari. Dia tengok nampak foto Morgana tu, nampak macam air kan. Dekat padang pasir. Nampak. Lari. Tak ada. Lepas tu nampak sana. Lari kat belah Marwah pula. Lari anak. Lari kecil-kecil kan. Berlari anak ni. Sebab tu kita berlari anak. Mengambil daripada peristiwa itu. Kemudian tu, Nabi Ismail yang diletak di atas padang pasir, di atas pasir itu menangis. Lapak ayak. Sampai kaki dia. Zam. Terpancutlah air zam-zam. Faham? Ini kisah dia ni. Maka itulah disebut air zam-zam dari percikan tapak kaki tumitnya Nabi Ismail alaihi salam, yang mana kita duk minum hari ni. Sampai hari ni air tu terpancut daripada bumi Mekah sampai hari ni. Itu kisah dia. Faham tak?
Ni Walid cerita ni. Nak ajak kita share hari ni. Kita kadang-kadang tak tahu sebab apa duk kena pergi berlari-lari pula kan. Duk berlari pergi Mekah nak kena lari sa'i. Dari Safa Marwah kan. Itulah kisah dia. Dan sejak itulah Mekah, kawasan Kaabah tu, Mekah masa tu tak ada apa lagi masa tu. Masa tak bangunan, orang pun tak ada. Yang sebut Mekah tu tak ada orang pun. Bermula sebab di padang pasir, bila timbulnya air, maka kawasan itulah akan diduduki manusia. Sebab kalau tengok dalam peta, Mesir je begitu juga. Negeri Mesir ni besar negeri Mesir ni. Cuma 5% saja tanah di bumi Mesir ni ada orang. 5% dari 95% bumi Mesir tak ada orang. Padang pasir. Cuma 5%. Di mana 5% tu? Di pesisiran Sungai Nil. Di mana ada air, di situ ada manusia. Maka Mekah tu sebenar-benarnya Mekah yang ada sekarang ni asal dia tengah-tengah padang pasir. Dia jauh daripada sungai. Mana ada sungai kat situ? Sungai ada jauh. Laut pun jauh. Tapi terpancarnya mata air Zam-Zam, maka itulah manusia, kafilah-kafilah, pedagang-pedagang bermula buat RNR situ. Awal-awal RNR dulu lepak-lepak, terus membina penempatan kehidupan manusia. Nampak tak? Itu daripada perintah Allah menyuruh Nabi Ibrahim menghantar Siti Hajar dan anaknya masih baby Ismail, dihantar ke tengah padang pasir. Maka diletak di situ tak tahu apa. Tapi disebabkan sami'na wa ata'na, Allah dah apa nak kata? Allah dah susun perjalanan kisahnya, maka yakin dengan Allah. Sebab tu kita kena yakin dengan Allah. Kalau Allah kata tutup aurat lah kan. Rezeki tidak akan berkurangan kalau kamu buka aurat, malah mungkin akan berlebihan apabila kamu menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah suruh tutup aurat, Allah suruh sembahyang, kita solat. Allah sudah atur, ya betul, sudah atur perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, maka Allah sudah atur. Apa kita nak buka puasa malam ni, petang ni, Allah dah atur dah sebelum kita lahir dah. Pada sekian-sekian hari bulan, dia buka puasa dengan gulai ayam. Jadi kita ni kadang-kadang kita tidak yakin dengan Allah. Itulah bermulanya pembinaan kota Mekah. Nampak? Jadi ketika itu dia masuk kepada isterinya, nama tadi seorang lagi nama apa? Madunya nama apa? Siapa ingat madu dan nama apa? Bernama Siti apa? Siti Sarah. Siti Sarah ni bersedih dah. Aku dah tua. Tak ada anak pula. Sedih. Adalah tua, tak ada anak pula. Mesti Ibrahim sayang dekat Hajar kan. Dia ada anak. Kemudian tiba-tiba datang dua orang malaikat. Lelaki. Dua orang lelaki. Lelaki ni asalnya daripada malaikat menyamar jadi laki-laki. Malaikat ni ada misi lain. Ada misi ada benda lain lah, nanti Walid cerita. Malaikat ni nak pergi ni ada mission, ada misi. Tapi dia berhenti dekat rumahnya Hajar dulu. Dia ketuk masuk, dia masuk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab ginilah. Aku nak beritahu, aku ni malaikat, dia kata. Oh ya ke? Jadi percayalah malaikat. Lepas tu dia beritahu kepada Ibrahim, dia beritahu kepada Siti Sarah tadi, wahai Sarah, nanti engkau akan pregnant dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bila dia sebut gitu, dia gelak. Dia gelak gitu. Dia ketawa. Sebab mustahil, aku sudah tua. Dia tergelak. Jadi aku sudah tua, takkan nak melahirkan lagi.
Lepas tu malaikat tu pun pergi, ketawa dia. Dia gelak, Siti apa nama, Siti Sarah tadi tu gelak. Maka jadi sungguh dia mengandung. Tak lama kemudian diberitahu, aku dah pregnant, aku dah mengandung. Maka apabila dilahirkan baby tadi tu, dinamakan dengan nama apa? Nama Ishaq. Ishaq tu apa maksud? Ishaq tu ketawa, gelak. Ishaq tu maksudnya gelak, ketawa. Sebab apa? Siti Sarah tadi tu, apabila dimaklumkan oleh dua orang malaikat dia bahawa dia akan pregnant, maka dia tergelak, diambil daripada perkataan ketawa tu Ishaq. Jadilah Ishaq. Betul ya kawan? Ishaq tu ketawa. Ishaq tu maksudnya ketawa, tertawa. Itulah dia sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini, pada pagi ini, insya-Allah sudah sampai waktu bersahur pukul 2.45 di Mesir ini. Nanti kita akan masuk banyak lagi sebenarnya. Walid tak boleh nak speed sangat. Asal yang apa kata rap lah, dangdut lah. Pelan-pelan kepada yang tak sempat nak catat tadi, boleh buka semula daripada awal. Kita akan insya-Allah lah, kalau tidak ada arah, kita akan setiap pagi, setiap waktu sahur, sebelum sahur di Mesir ni, Walid akan buka kitab tentang kisah-kisah lama, cerita-cerita macam ni kan. Banyak kita tak tahu, kadang-kadang kita duk buat, kita duk pergi Mekah sebab apa? Duk berlari ni ambil kisah apa? Sahur pagi ni dia orang buat apa tah? Buat apa pagi ni sahur? Buat laksa pula dah. Dia pun buat laksa. Sahur punya laksa ni Aina. Sahur dia pun buat laksa. Laksa Mesir. Balik dah makan dah tadi. Okey, sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan, mendapat manfaat. Kita tulis sama-sama dan balik, nanti anak balik sekolah kita cerita, suami balik kerja nanti kita cerita balik kepada suami. Hidupkan rumah tangga kita dengan agama, dengan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. InsyaAllah sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.